Tapi korang tahu tak yang cerita Doraemon ada penamat? Suatu hari Nobita mendapati bahawa Doraemon tidak bergerak. Rupa-rupanya bateri Doraemon telah mati dan ia tidak dapat dibaiki melainkan dengan teknologi masa hadapan. Tapi laluan masa hadapan telah pun dihalang dan Nobita tidak dapat lagi mengakses sebarang alatan masa hadapan melainkan tubuh Doraemon yang keras dan kaku. Remuk hati Nobita, kawan baiknya kini mungkin tidak dapat lagi diselamatkan, melainkan dia berbuat sesuatu. Jadi Nobita kemudian mengorbankan seluruh hidupnya untuk belajar dan belajar sehinggalah dia memperoleh markah tertinggi kebangsaan. Nobita yang kita kenal sebagai Dungu tu menjadi orang yang paling pintar di negeri Jepun. Tapi ini masih belum cukup. Nobita memiliki misi yang lebih besar untuk diselesaikan. Pada masa hadapan, kita lihat Degisuki, Giant dan Sunio telah pun dewasa. Nobita pula telah bergelar profesor dan merupakan pakar yang terhebat dalam bidang robotik. Degisuki kemudian menerangkan sesuatu yang meletupkan otak. Degisuki bertanya, pelik tak kenapa macam jauh sangat teknologi zaman Doraemon dengan zaman sekarang? Perkembangan teknologi zaman sekarang sangat perlahan dan seolah-olah tidak akan berjaya mencapai tahap kemajuan zaman Doraemon yang datang daripada masa hadapan. Tapi pada malam tersebut, seorang jurutera tunggal bakal merubah segalanya. Dia seorang akan melonjakkan teknologi dunia ke tahap yang lebih tinggi, iaitu dengan Nobita akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun berjaya membaiki Doraemon. Penamat Doraemon adalah sesuatu yang sangat menarik sebab kita tahu hanya Nobita yang memiliki akses kepada teknologi masa hadapan iaitu Doraemon. Sebab Doraemon datang kepada Nobita daripada masa hadapan. Bermakna hanya Nobita yang dapat mencipta teknologi yang setanding dengan masa hadapan untuk membaiki Doraemon. Dan dengan teknologi yang dicipta oleh Nobita, maka bermulalah zaman baru, zaman teknologi Doraemon. Tapi setelah itu, barulah Doraemon daripada masa hadapan dia naik mesin masa untuk mengembara masa bertemu dengan Nobita yang masih kecil. Kalau Nobita yang melahirkan Doraemon, tapi Nobita hanya boleh berbuat demikian dengan ada akses kepada Doraemon yang datang daripada masa depan. Dari mana Doraemon itu bermula? Ini berulang-ulang dalam satu sistem yang tertutup, seperti tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Konsep berulang-ulang ini bukanlah satu konsep yang baharu. Dalam filem Groundhog Day, watak utama dipaksa melalui hari yang sama berulang-ulang kali. Macam tu juga dengan cerita The Edge of Tomorrow, watak utama lalui hari yang sama berulang-ulang setelah dia mati melawan alien. Tapi iyalah, semua ni cerita fiction, cerita rekaan. Tapi dalam dunia yang sebenar, ada tak benda yang dia berulang-ulang dan ulang? Pertama sekali, tak rutin seharian korang yang bangun tidur, lepas tu scroll phone berjam-jam, lepas tu balik bangun tidur balik. Itu bukan dikira sebagai berulang-ulang. Sebab setiap hari kalender kita berubah dan usia korang sebenarnya meningkat. Jadi sebenarnya walaupun korang melakukan benda yang sama setiap hari, ia tidaklah berulang-ulang secara mutlak. Sebab setiap hari dunia adalah lain walaupun korang seorang mungkin anggap diri korang berulang-ulang. Macam mana dengan dilema yang melanda anak muda sekarang? Mereka tak dapat kerja sebab tak ada pengalaman kerja. Mereka tak ada pengalaman kerja sebab tak ada kerja. Dia kitaran yang berulang-ulang tanpa penamat. Atau saya makan sebab saya sedih.
Saya sedih sebab saya gemuk. Saya gemuk sebab saya makan. Ini pun macam kitaran yang berulang-ulang dan ulang. Atau saya stres sebab rambut saya gugur. Rambut saya gugur sebab saya stres lah. Semua ni macam kitaran yang tak ada penamat kan? Macam satu perangkap tanpa jalan keluar. Tapi hakikatnya ini hanyalah bergantung kepada sikap dan keadaan minda seseorang. Kalau mereka dapat mengubah sikap mereka, mereka berdisiplin dalam mengubah aktiviti harian, mereka akan dapat keluar daripada perangkap ini. Dia bukan benda yang berulang-ulang. Jadi kalau kita nak cari benda yang berulang-ulang yang sebenarnya, mungkin kita kena keluar daripada sikap manusiawi kepada mungkin benda yang fizikal. Kalau ada benda yang betul-betul berulang-ulang dalam dunia kita, mesin gerak abadi mungkin adalah jawapannya. Contohnya bekas mengalir sendiri ni. Air turun daripada bekas, mengalir menerusi tiub disebabkan daya kapilari yang melawan graviti, kemudian jatuh semula ke dalam bekas, di mana graviti mengambil alih untuk membawa semula air ke dalam tiub. Proses ini berulang-ulang tanpa henti. Ataupun roda yang tak seimbang ini, ia direka dengan ada banyak tangan dengan pemberat di hujungnya. Bila roda ini berpusing, tangan itu akan jatuh bila ia sampai ke atas. Lantas berterusan menggerakkan tayar itu tanpa henti. Wah, jadi adakah kita telah menemui benda yang akan berulang dalam dunia sebenar kita tanpa henti? Ciptaan-ciptaan ini dipanggil sebagai mesin gerak abadi dan ia adalah impian bagi setiap mechanical engineer ataupun bagi setiap pencipta sejak zaman berzaman. Tapi itulah cerita dia, ia adalah impian, ia cuma mimpi sebab mesin gerak abadi ni mustahil untuk dicipta di dunia nyata. Sebab dalam dunia kita terdapat hukum yang menghalang mesin gerak abadi untuk direalisasikan, iaitu hukum berkenaan tenaga. Tenaga sentiasa dipelihara dan ia berubah-ubah bentuknya, tapi mesin gerak abadi berterusan menghasilkan kerja tanpa apa-apa bekalan tenaga. Macam tu juga kalau kita buat apa-apa sahaja kerja, pasti akan ada tenaga yang dibazirkan. Walaupun peratusan dia mungkin kecil, tapi pasti ada tenaga yang dibazirkan dan bukan diterjemahkan 100% menjadi kerja. Kalau daya kapilari tiub tu lagi kuat daripada graviti, maka dia tak akan jatuh lah dan cuma akan melekat di tiub. Dan kalau kita reka roda kita untuk menjadi tak seimbang, ia cuma memindahkan pusat gravitinya bukan lagi di tengah-tengah, maka dia tak berputar macam yang kita harapkan dan akan berhenti. Di internet kadang-kadang Okey, kita tengok seminit lagi. kita jumpalah mesin yang nampaknya memang macam akan berulang-ulang sampai kiamat. Semua tu adalah menipu, menipu semua tu sebab sentiasa akan ada bateri ataupun sumber tenaga yang disorokkan. Kenapa korang menghancurkan impian aku? Kalau macam tu apa lagi benda? Okey, jadi tajuk video hari ni berulang-ulang. Dimulakan dengan kisah Doraemon. Kalau kamu pernah tengok cerita Doraemon tu, Nobita Saya tengok adik ko. Saya tengok. Tapi saya tengok. Cerita Doraemon kan? Saya tengok. Okey. Benar. Jadi sebelum kita mulakan, kali ni cikgu nak buat kuis. Hah? Kuis. Buat kuis? Oh, kuis. Kuis. Kau nak buatlah kuis dulu ke? Nak buat kuis dulu ke? Nak belajar teori dulu? Kuis. Kuis. Kita Jadi buat tajuk yang sama. Tajuk yang sama macam apa ya? siapa banyak lagi, siapa banyak lagi kuis. Mun siapa banyak buat kuis. Nyanyi kuis lah. Mun belajar Tapi dulu. yang ni cikgu buat dia ada timer sendiri ya. Belajar dulu. Kuis. Kita buat kuis dan kita belajar daripada soalan yang salah lah. Bila kita tengok soalan salah, klasik
Kami dah Klasik. slide. Cikgu Cikgu. buka betul. Siapalah kita buat instructor page lah. Takut ada orang sik. Okay, cikgu akan hantarkan link sekarang. Jadi pada minggu lepas, bukan minggu lepas, hari Isnin yang lepas, kita telah pun belajar kata imbuhan awalan. Kata imbuhan awalan ni seperti kata kerja beli jadi membeli. Kata dah sip. Link. Okey, semua boleh tekan link tersebut yang telah cikgu hantar. Dan masukkan nama anda dan Sofia sudah masuk. Sedapnya Naufal nyanyi. Oh. Wah, lagu Begin. Ya saya, Uwais. Apa tak? Dah masuk belum Uwais dalam quizzes? Adik kami buka mic. Yo baby. Ay, Wah, betul. Seronok tak Merdeka semalam? Hari cuti Merdeka. Ada tengok fireworks ni? Bunga api. Untuk membuka kunci tu. Cikgu. PKP Seda. PKP Sekda Merdeka. Tapi ada sih dengar bunyi mercun, bunyi bunga api. Ada. Orang boleh masuk link quizzes yang cikgu berikan. Tasha dah masuk, Iris dah masuk. Nama orang lain tak? Tok dah masuk, cikgu dah masuk. Aisyah, Tasha, Awang, Iris. Kaki makar stok Uwais kah? 5533. Oh, kami cikgu. Kita. Kami kak. 5533 ni mesti Uwais. Kami cikgu. Kita. Pasti tulis nama Uwais 5533 ya. Nombor apa? Nombor rumah. Sik, Naya nombor nama Mobile Legend kat adik Mek. Oh. Adik pada semalam mau main saya ada pun kita orang ajak kami. Cikgu lu masuk. Cikgu. Cikgu ada Untuk sekolah. Arito. Itu kerja, si boleh. Kugan siapa Kugan? Kami cikgu ya nama Mek dalamnya cikgu. Kugat nama kami dalam ML cikgu. Cikgu refresh kejap cikgu nak tengok mungkin ada yang dah masuk tapi cikgu tak nampak. Ayu Surina Tasha Nashila 1, 2, 3, 4. Ke memang banyak ni je kita? 7, 8, 9. 9 orang masuk Tunggu cikgu. Ryan masuk. Ryan dah masuk? Ryan belum masuk rasanya. Kami Muhammad mainan hari ini untuk membuka kunci box lain. Cikgu. Okay Ryan, cikgu akan bagi satu link pada Cikgu. Ryan. Kami dah Kalau cikgu nampak, sekejap Naufal. Ryan mungkin tak nampak link warna biru ya, ataupun kamu nampak message yang keluar banyak-banyak bawah tu. Dah masuk cikgu. Bila? Dah masuk? Musita dah masuk. Tapi kami cikgu sedang tunggu Ryan untuk masuk. Apa? Macam mana nak buang? Kashana Sheila, Alfa Sofia. Mursyitah dah masuk ke belum quiz? Cikgu, dah masuk. Kus. Mursyitah belum masuk. Mursyitah dah masuk, okey. Tapi Mursyitah terkeluar. Oh. Kami di tengah. Ada sahabat bagi kita kat Lagi. Raihan dah masuk ke Raihan? Cikgu. Ya saya Raihan. Ryan. Kami dah masuk cikgu. Kita dah masuk. Oh. Oh, Okay, bagus. Tadi Okay, kami Raihan dah tengok. masuk. Kita tunggu Raihan yang terakhir, Raihan. Raihan udah lah cikgu. Muhammad Raihan dah. Oh, si nampak pun. Cikgu refresh Muhammad balik. Raihan. Belum masuk. Dalam belum masuk lagi. Kita tunggu seminit untuk Raihan. Jadi pada soalan ni ada 15 soalan. Kita belum tahu lagi jawapan dia sebenarnya. Oh, ada nampak. Dah nampak. Kita mulakan okey? Kejap cikgu. 9. Okey nampak. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, jom kita mulakan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Soalan yang pertama, ingat kemungkinan kamu jawab salah sebab kita belum belajar lagi. Belajar melalui. Okey, soalan pertama, Nur Syahrini, cikgu bagi kamu link di chat box. Kalau Nur Syahrini boleh masuk dalam kuis, sila tekan. Datang Nur Syahrini. Tempat kosong itu telah membawa buah tangan untuk ibu. Lawat itu telah membawa buah tangan. Apa tadi? Okey, cikgu dah jawab. Okey, dah jawab. Cikgu nak ajak Nur Syahrini yang baru masuk tadi masuk quizzes. Okey. Okey, jadi apa jawapan dia? Lawatan itu telah membawa. Melawat itu telah membawa tangan ibu. Pelawat itu telah membawa. Okey, jom kita tengok jawapan. 3, 2, 1. Jom. Yeay, betul. Jawapan. Mana cikgu? Kami Jawapannya mesti adalah dapat tahu. per. Lebih betul. Okey, pelawat. Perkataan asalnya lawat. Perkataan asal lawat jadi tambah pe, jadi orang yang melakukan, orang yang melawat. Apa duit kami? Kalau kita sebut orang yang menendang bola, kita sebut penendang. Bila tambah pe, jadinya orang yang melakukan kata kerja. Pelawat, Cikgu, pengurus. dia tutup cikgu Kami isi tahu kami betul. Kasih cikgu. Ini. Okey, soalan Iya. Ya, Raihan. Itu telah mendapat Sakit itu telah mendapat tempat kosong di hospital Tan easy. Tock Seng. Pesakit itu telah mendapat dirawat di hospital Tan Tock Seng. Pesakit itu telah mendapat merawat. Cikgu dah jawab. Pesakit itu telah mendapat perawat. Macam cikgu pada bila ada pe, maksudnya orang yang merawat. Tapi macam tak sesuai je, pesakit itu telah mendapat perawat. Takkanlah dia dapat orang. Pesakit itu telah mendapat rawatan di hospital Tan Tock Seng. 5, 4, 3, 2, 1. Apakah jawapannya? Apa jawapannya cikgu? Jom tengok. Rawatan. Betul ke salah ke betul? Rawatan. Salah. Jadi perawat salah. Betul. Pesakit itu telah mendapat perawat salah bukannya kita dapat orang yang merawat. Cikgu, cuba Bukannya. cikgu cek cikgu. Pesakit itu telah mendapat merawat. Salah. Kerana merawat ni biasanya kamu tulis siapa buat. Contohnya Ahmad. Ahmad merawat kucing. Kucing itu cedera, Ahmad merawat kucing. Tapi rawatan ianya merupakan kata nama. Dia dapat rawatannya. Kamu cuba bayangkan rawatan itu adalah sebuah servis ataupun sebuah perkara lah rawatan. Saya mendapat rawatan. Macam seolah-olah benda itu adalah barang. Tapi bukan barang lah dia. Siaplah untuk menjawab pertanyaan. Ali terpanjat apabila Ali terperanjat. Apa maksud terperanjat? Terperanjat ni terkejut lah. Terkejut. Apabila hantu itu. Kamu percaya tak ada hantu kat dunia ni? Cik percaya cikgu. Kami Sebagai percaya. umat Islam, kita mesti percaya adanya iblis, adanya syaitan, adanya jin yang gaib, yang kita tidak dapat melihat, yang kita tak dapat lihat mereka kerana mereka ditutup hijab sebagai manusia biasa. Cikgu, kami nama Jadi hantu yang maksudnya macam syaitan dan jinan. nak muka monster. Nak muka zilong ada cikgu. Bukan Cikgu zilong. tak tekan cikgu. Okey, Dah apakah mau jawapannya? 5, 4, 3, 2, 1. Jadi cikgu nak katanya hantu ni tak wujud, yang wujud syaitan, jin dan Betul cikgu. terlihat. Okey, Apa apa jawapan erti cikgu? terlihat? Bukannya terlihat. Terlihat depannya awak nampak. Terlihat apabila ada perkataan terimbuhan awalan, maksudnya dia tidak sengaja melakukan perkara tersebut. Tersepak durian. Durian ada di tengah-tengah jalan, tiba-tiba kamu jalan-jalan, aduh tersepak durian, berdarah kaki. Tidak sengaja. Terlihat. Bukannya dia sengaja nak tengok tu hantu tu. Okey,
Dia telah dinasihati Doktor doktor agar tempat kosong rehat yang secukupnya. Jawapan pertama, dia telah dinasihati doktor agar dapatkan rehat. Macam pelik je bunyi. Dia telah dinasihati doktor agar didapatkan rehat. Peliknya. Monster 27 Dia telah dinasihati doktor agar mendapatkan rehat. Dia telah dinasihati doktor agar terdapat rehat. Okay, cuba tengok mana yang sesuai. 10, 9, 8, 7, 6, Oh, salah tu cikgu. 5, 4, Masih salah. 3, 2, 1. Tak apa, kalau salah kita belajar daripada kesilapan. Sebab semua belum belajar lagi sebenarnya. Okay, mendapatkan. Kenapa dapatan salah? Dia telah dinasihati doktor agar dapatan rehat tidak sesuai. Dapatan ni didapatkan tidak sesuai. Kalau kamu guna didapatkan, kata kerja yang pasif, rehat ni mesti berada di hadapan. Cikgu, Sorry. ambil nombor 9 kah? Apa tadi Ryan? Ryan? Ambil 9 kah? Tak terleft kan? Depan telefon ada dengan ke nombor 9. Nombor 9. Bukan nombor 9, nombor 4 kita sekarang. Mendapatkan adalah jawapan betul. Imbuhan awal dan akhir. Mendapatkan rehat. Okey, rumah itu musnah kerana tempat kosong lori. Jadi dia dah bagi dah pun imbuhan semuanya dimulakan dengan di. Diroboh, dihimpit, dinyala, Dia dirempuk. rempuh ya apa cikgu? Nombor 10. Nanti cikgu terangkan apa tu rempuh tapi kamu mesti jawab dahulu, boleh? Cikgu, ambil soal ni mesti salah. Tengok, ambil nampak nombor 10. Tak, nombor 10, jauhnya. Awal lah dia raya Ada nombor 10. ada jawapan tak yang kamu boleh pilih Ryan? Sebenarnya ambil 13. Ada si empat pilihan jawapan di bawah tu Ryan. Apa? Ada si 4 pilihan jawapan di bawah tu. Kamu boleh pilih salah satu. Ada kan? Okey, pilih satu yang kamu rasa betul. Rumah itu musnah kerana dirempuh. Rumah itu musnah kerana diroboh lori. Lori robohkan rumah. Rumah itu musnah kerana dihimpit lori. Peliknya. Rumah itu musnah kerana dinyalakan. Selalunya menyalakan ni api kan. Tengok apa jawapan dia. Cuba tengok. Jawapannya adalah dirempuh. Jawapannya dirempuh. Rempuh ni maksudnya apabila suatu kenderaan yang bergerak dengan laju yang tiba-tiba dia berlaku pelanggaran di antara lori dan juga kereta rumah ya. Jadi apabila lori yang besar tersebut melanggar rumah, dia merempuh rumah tu, musnahlah rumah tu kan. Sebab lori kan besar. Jadi bila lori besar, dinding pecah, masuk pagar yang dilanggar pun kemik dan roboh dan sebagainya. Soalan yang seterusnya, kamu tidak dibenarkan tempat kosong bunga-bunga yang ada di taman itu. Okey, bunga kita pijak ke bunga? Kamu tidak dibenarkan memijak bunga. Kamu tidak dibenarkan memetik bunga. Kamu tidak dibenarkan mengoyak bunga. Dan terakhir, kamu tidak dibenarkan melawan bunga-bunga. Mana satu ni? Pijak ke, petik ke, koyak ke? Lawan. 5, 4, 3, 2, 1. Jawapannya. Okey, jawapannya adalah memetik. Ai. Memetik ni
memijak tidak sesuai lah kerana bunga-bunga berada di bahagian atas, tinggi kedudukannya. Manakala kalau kita sebut tentang rumput-rumput ni lain cerita kerana rumput-rumput ni berada di atas tanah. Itu yang dipijak, tapi bunga berada di bahagian atas. Mengoyak tidak sesuai lah. Mana ada orang koyak bunga. Melawan yang paling sesuai adalah petik. Cikgu salah dalam bahasa Bahasa apa? apa tadi Espanyol. Ya ada cikgu apa tadi incorrecto lah cikgu. Mek tahu, cuba kita Google English ataupun Malay to Espanyol. Mek tahu. Nenek memakai cermin mata. Ya Ryan. Tak senang aja. Ambil kata nombor 7 kak. Ambil nombor 7 di depan ambil sekarang. Oh, nombor ya. Ya, nombor kedudukan kita ya. Ya, nombor markah. Kita nombor 8 gini tu. Nombor 7. Nombor 7, nombor 8. Okey. Jadi cuba Ryan jawab soalan yang ni. Nenek memakai cermin mata kerana mengalami masalah kelihatan, kerana mengalami masalah melihat, kerana mengalami masalah dilihat, kerana mengalami masalah penglihatan. Pilih 5, 4, 3, 2, 1. Jom kita tengok jawapan. Siapa belum jawab tekan saja mana. Okay, jom. Salah. Betul ke salah ke betul? Betul. Jadi kelihatan ni tidak sesuai. Contohnya kelihatan kita gunakan apabila kelihatan ada sesuatu lembaga tiba muncul di hadapan saya. Kelihatan tu macam jawapannya penglihatan. Penglihatan juga merupakan satu kata nama. Kita lihat tu adalah satu kata kerja, tapi bila sebut penglihatan adalah nama. Nenek memakai cermin mata kerana mengalami masalah penglihatan. Sini datang bunyi ya. Okey, minta maaf Raya, kami mute sekejap sebab suara melantun. Terusnya ahli keluarga yang paling saya. Tempat kosong ialah nenek. Cikgu pun sayang nenek sebab nenek cikgu dulu suka bagi, kalau cikgu datang rumah nenek, cikgu akan bagi air cordial, air manis yang sejuk. Janganlah nenek kita selalu Banyak. je. Nenek cikgu pun suka bagi coklat, gula batu. Gula-gula. Malah nenek. Ahli keluarga yang paling saya disayangi, paling saya disayangi, peliknya. Biasanya objek yang disebut dahulu barulah boleh guna disayangi. Contohnya nenek disayangi oleh saya. Jadi Cikgu, tak ada perkataan oleh yang disalah. Cikgu petik kami betul jawab soalan gigi ambil salah jawab soalan cikgu. Ya. Oh, susah sikit kali tak. Tapi Jawab, baca yang lain. Tiga gigi salah. Okeylah ya, banyak dah yang 4. Cikgu rasanya cikgu target kamu dapat jawab 2-3 je, tapi dah 4 tu banyak tu. Ahli keluarga yang paling saya sayangi ialah nenek. Ahli keluarga yang paling saya menyayangi ialah nenek. Ahli keluarga yang paling saya kesayangan ialah nenek. Jawapannya adalah, jom kita tengok. Taring. Jawapannya adalah sayangi. Nobi betul Ahli lagi. keluarga yang paling saya sayangi ialah nenek. Saya sangat menyayangi nenek, betul. Tapi yang paling saya sayangi, yang pernah saya lawati, dia macam mana? Dia Cikgu. ahli keluarga adalah objek yang dia sayang tu. Oh cikgu. Lepas tu dia menggunakan siapa yang sayang tu adalah saya. Ahli keluarga yang paling saya sayangi. Jadi apabila kamu buat suatu perkataan, biasanya kita akan mulakan dengan siapa yang buat kata kerja. Contohnya Naufal bermain. Naufal bermain permainan.
Tetapi kalau kamu terletak permainan di hadapan, permainan yang Naufal main. Tapi ada beberapa kata kerja yang tak sesuai bila disebut main, jadi dia tambah I. Contohnya sayang. Nenek yang saya sayangi. Nenek yang saya sayang. Nenek yang saya sayangi. Jadi macam itulah sayangi. Banyak pula cikgu bercakap. Tak apa dah, nanti kamu biasa. Benda ni tak boleh belajar teori kadang-kadang. Kamu kena biasakan diri dengan menjawab soalan. Okey. Seterusnya. Murid-murid membaca petikan yang terdapat dalam buku teks dengan tempat kosong yang betul. Jawapan yang pertama, murid-murid membaca petikan yang terdapat dalam buku teks dengan sebutan yang betul. Yang kedua, murid-murid membaca petikan yang terdapat dalam buku teks dengan sebutkan yang betul. Yang ketiga, murid-murid membaca petikan. Ya, Nama orang. Siapa nama orang ulang lah cikgu? nama orang apa? Aku pakai nasi ya. Nenek tahu. Menyebut. Menyebut yang betul dengan menyebut yang betul. Menyebut apa? Tengok, apabila ada perkataan selepas itu mesti ada objek. Mesti ada objek. Tapi yang ni tak ada objek. Objeknya disebut sebelum. Contohnya menyepak bola. Okay. Objek yang disepak tu selepas tu. Menyebut perkataan. Jadi menyebut ni tak sesuai, cikgu rasa. Murid-murid membaca petikan dalam buku teks dengan tersebut yang betul. Ni tersebut ni pun tak sesuai. Jom kita tengok apa jawapan. Namanya LOL cikgu. LOL. Oh. Ada orang tu. Kita ada tu. Bukan. LOL tu maksudnya apa Sebutan, jawapan yang betul. Sebutan adalah satu kata kerja sebenarnya. Sebut. Bila awak sebut apa? Sebut apa-apa. Mengeluarkan suara dari mulut, menyebut huruf. Contohnya awak sebut huruf R. Awak sebut R, sebutlah tu. Tapi sebutan, dia akan jadi kata nama. Kata nama ni dia susah sikit nak belajar formula dia sebab dia ada pelbagai bentuk. Tapi setakat ni awak ramai jawab betul ni maksudnya kamu tak tahulah. Sebutkan salah, menyebut salah. Sebab selepas menyebut mesti ada objek yang disebut. Okey, tersebut pun salah. Terusnya, ada 5 soalan lagi. Semua tempat kosong. Lajunya kamu nak soalan. Cikgu baru buka terus dia jawab. Semua tempat kosong bertepuk tangan setelah persembahan itu tamat. Okey, persembahan. Siapa cikgu baca-baca? Baca kanak-kanak. Apa hal? Okey. Cikgu dah cikgu. Sebut apa? Jawapan juga. Okey, jawapan 1. Semua menonton bertepuk tangan. Maksudnya siapa yang bertepuk tangan ni? Semua menonton bertepuk tangan. Tak sesuai. Semua ditonton bertepuk tangan. Apa yang ditonton? Semua ditonton ni semua penonton. Jadi bila ada PE maksudnya orang yang menonton, orang yang melihat, orang yang menyaksikan persembahan itu. Jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, ada 4 soalan lagi. Betul cikgu. Betul ke salah? Siapa yang dapat betul? Bagus Menonton tak sesuai. Kerana sebelum menonton ataupun selepas menonton mesti ada perkara yang ditonton. Contohnya menonton persembahan. Tapi yang di atas ni disebut semua menonton bertepuk tangan. Mana ada orang menonton bertepuk tangan? Kita tak boleh tonton tepukan tangan tu. Tapi kita boleh tonton persembahan. Okay? Jadi salah. Ditonton salah juga. Apabila ada ditonton, dia ada perkataan oleh. Ataupun selepas. Sebelum ditonton tu mesti ada objek. Contohnya persembahan ditonton oleh saya. Ditonton oleh kamu semua. Terusnya ditonton ni. Cepat masuk. Nak suruh cikgu bagi link balik ke? Ataupun cuba refresh. Udah masuk dah. Okey, soalan yang ke-12.
Jasper Ahmad tempat kosong. Penyanyi itu sejak kecil lagi. Ahmad apa? Ahmad peminat. Jasper Ahmad berminat penyanyi itu. Jasper Ahmad meminati penyanyi itu. Jasper Ahmad minati penyanyi itu. Ha, tengok minati. Apabila ada perkataan kata kerja yang ditambah I belakang, kata asalnya minat tapi tambah minati. Sentiasa ingat bahawa objeknya mesti berada di belakang. Contohnya cikgu minat Doraemon. Kartun Doraemon amat saya minati. Ha, tengok kata kerjanya berada di akhir perkataan. Kartun Doraemon itu amat saya minati. Jadi yang atas ni salah. Sebab yang diminati adalah penyanyi. Dan penyanyi itu berada selepas tempat kosong. Jadi tak sesuai. Pilih di antara peminat, berminat ataupun meminati. Cuba pilih di antara tiga ni. Peminat. Jasper amat peminat. Peliknya. Kalau peminat ni jadi pelaku, mana ada orang sangat pelaku. Contohnya saya sangat bola sepak. Saya sangat ahli bomba kan? Ahli bomba. Salah contoh orang yang melakukan pekerjaan. Saya sangat polis. Saya sangat ahli bomba. Tak sesuai lah. Saya sangat peminat. Tidak sesuai perkataan tu. Jom kita tengok jawapan dia. 3, 2, 1 je. Jom. Jasper Ahmad meminati. Jadi apabila kata kerja yang bermula dengan contohnya memaksa, meminati, melihat, selepas itu mesti ada objek. Jadi objeknya di sini adalah penyanyi. Siapa yang minat? Meminati penyanyi. Jadinya berada di depan ke belakang, depan ke belakang. Dia pening sikit kata imbuhan ni. Okay, yang ni kamu kena pilih kata imbuhan yang boleh diletakkan di hadapan. Contohnya masak, mengmasak ke? Memasak. Mengemasak ataupun menmasak. Jawab, cikgu dah jawab. Okay, dah Jadi A, mengmasak. Bunyi macam pelik kan? Yang kedua, memasak. Yang ketiga, mengemasak. Ataupun yang terakhir, menmasak. Mana satu yang kamu rasa betul? Sila pilih. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pilih jawapan. Ada gigit tangan lah. Atas bawah. 2, 1. Kata imbuhan awalan. Cikgu ambil betul, cikgu. Betul. Masya Allah. Walaupun kita tak belajar sangat lah. Mun kami pakai kaki maka sikit ke atik. Kamu benar mana dek? Terkeluar. Oh, kami atik. Jadi memasak adalah jawapan yang betul. Mengmasak tak sesuai. Okay. Yang seterusnya, dia format yang sama, cuba pilih imbuhan awalan yang paling sesuai dengan perkataan ziarahi. Menziarahi. Ziarahi. Ketiga, mengeziarahi. Yang keempat, mengziarahi. Biasanya apabila kamu guna imbuhan MENG, selepas G tu dia mesti datang dengan biasanya datang dalam Cikgu. Macam ambil nampak nombor 8 tadi. huruf konsonan A, E, I, O, U. Contohnya mengawalkan. Contohnya mengubatinya biasanya datang dengan huruf konsonan A, E, I, O, U ataupun huruf yang lembut seperti huruf H. Menghabiskan, dia bunyi macam A. Bunyi macam huruf konsonan. Dah cikgu. Dah, sorry cikgu lama sangat. Ambil keluar dari yang. Cikgu. Keluar tak? Berapa duit Nomi ada? Rehan, cuba masuk balik. Cikgu Oh bagi. ya, berapa duit Nomi dapat? Okey, jawapannya adalah menziarahi. Nomi dapat duit 3 Okey, bagus. juta. Tahulah.
Markah. Kaki makan Snoop, cikgu. Oh, ada markah. Markah Ryan dapat. Cikgu, kaki makan Snoop ada sikit, cikgu. Kami si suka kaki tu. Sebab tadi ambil kecewa, cikgu. Tak masuk 2 akaun tu. Cepat cikgu. Cepat. Okey, soalan seterusnya. Ada 2 lagi soalan. Okey, jadi kata imbuhan awalan bagi tepuk. Cikgu, satu lagi lah cikgu. 1 lagi, 2 lagi. Metepuk, mengtepuk, memtepuk, mentepuk. Sebenarnya MEN ni dia akan tukar huruf T tu jadi N ya. Menepuk. Menepuk. Kalau dia huruf T, macam kita dah belajar semalam, huruf T ni dia tak sesuai untuk disambungkan dengan kata imbuhan. Jadi dia apabila kata kerja yang bermula dengan huruf T, contohnya tebang pokok, tepuk, Cikgu, ambil baru dah tolong. tekan. Bila kamu tambah ME, dia akan jadi menolong. Menebang. Tepuk, menepuk. Yang ni cikgu terpaksa tolong lah. Pilih. Dah tekan cikgu. Okay, jom kita tengok jawapan. Okay. Dah, betul. Jawapannya adalah menepuk. Dia MEN, tapi kamu kena ingat bahawa huruf T tepuk ni dia akan dibuang dan digantikan dengan huruf N. Jadi kita akan sebut menepuk. Mentepuk salah, bunyi dia tak cantik. Ya, huruf T memang kita tukar jadi huruf N. Tolong jadi menolong, tebang jadi menebang, tepuk Last jadi cikgu, menepuk. last cikgu. Yes. Soalan yang terakhir. Okay. Mesti otak kamu dah letih kan jawab soalan. Jerit. Mengejerit. Yang kedua, memjerit. Yang ketiga, mejerit. Ataupun yang Salah, ketiga, cikgu. menjerit. Jerit. Aduh, salah. Suara. And Okay. question cikgu. Macam ni kita tak tahu dah kita salah ke betul. Bila sebut jawab, pilih Tak soalan tahu. terus, tahu tak? Apa yang tahu? Cikgu dah tekan. Jangan cakap-cakap lagi. Ambil baru dah tekan. Tekanlah. 5, 4, 3, 2. Oh, Naufalnya masuk guna 2 akaun. Dia jawab guna akaun pertama. Mun Kami salah. kaki makan, cikgu. Sikit kecewa, cikgu. Okey, jawapannya adalah nakal lah Naufal. Sikit keluar, cikgu. Menjerit. Sorry. Satu je. Menjerit masalah kami. adalah jawapan yang Sikit betul. keluar. Menjerit tak cantik bunyi menjerit. Kita sebut menjerit. Okay, yang ni tak ada formula, hafal je lah. Biasanya orang hafal dia tak ikut formula. Jom kita tengok markah. Sikit keluar, cikgu. Okay, jom kita tengok markah kita walaupun tak belajar lagi imbuhan awalan dan akhir dengan secara lebih terperinci. Ambil dapat 5 korek. 10 si korek. Okay, bagus. Cikgu kami dapat Duitnya adalah 300. Kerana apa Ryan? Sebab kita hari ni kita tak belajar pun lagi macam mana nak memahiri kata awalan imbuhan. Nur Syahrini nombor 1, Nur Syahrini dan juga Aisyah nombor 1, nombor 2 Awang, nombor 3 diikuti oleh Mursyitah dan Kisha, nombor 4 diikuti Nur Nuha, Alfa, Ryan, Raihan, Iris, Wise, Kaki Makars, XX, Vibes, 13, LOL dan sebagainya. Kaki makan. Asya. Cikgu, kaki makan nak paling nak kaki makan nak benar yang kami, cikgu. Nak sikit Bapak ada jadi sikit. salah, cikgu. Okay, saya faham. Okay, sekarang cikgu akan share cikgu punya home screen. Okay, sekarang semua keluarkan buku nota. Kita akan salin sikit. Hari ni tak ada jawab soalan buku jilid 1. Kita minggu depan kita akan mulakan menggunakan buku aktiviti jilid 2. Okay, yang warna oranye ke warna merah cikgu pun tak tahu. Okay, sekarang keluarkan buku nota. Buku nota kosong untuk salin. Jom keluarkan buku nota untuk salin. Kalau tak ada buku nota, keluarkan kertas A4
keluarkan kertas buku lain ke. Dengan menyalin, kamu boleh melatihkan diri kamu menulis lah. Okay. Kita letak warna putih lah background sebab. Tunggu, saya ambil buku tu. Okay, sila. Buku nota. Okay. Nota kecil, buku besar. Buku kecil. Buku besar pun boleh kalau kita suka guna buku besar. Yang penting kamu selesa. Imbuhan. Okay, jom kita tulis. Adalah. Jadi kata imbuhan yang kita belajar tadi adalah pe. Per tambah dengan apa? Cikgu yang tulis kat dulu. Tadi. P nombor satu dulu, nombor satu guna hitam. Satu. Kejap. Kita belajar PE tambah dengan PE tambah dengan apa? Kata kerja. Kata kerja ni kita buat simbol boleh. Kata kerja kita buat simbol macam ni saja. Okey, boleh sih kita buat kosong macam ni je. Okey. Dan kamu tulis itu KK. Maksudnya kata kerja. Okey. PKP. Bukan PKP. KK. PKK. Okey. Kalau dah salin, yang bawah tu kita akan buat contoh sikit. Cikgu ambil warna biru. Saya dekat tempat kosong lah cikgu. Tulis KK. Tulis. Dan di bawah ni kita tulis A kecil, huruf A. Contohnya kata kerja. Cikgu bagi pemain main. Jadi kita tambah buat pemain. Pemain. Contoh yang pertama. Okay, kamu gariskan pada huruf PE ni. Huruf PE ni gariskan. Jadi kamu tahu ini adalah kata imbuhan kepada main. Huruf B, siapa nak bagi cadangan kata kerja apa yang kamu nak buat? Apa? Cikgu kami. Siapa pernah tengok pekerja yang jual aiskrim tu? Saya. Penjual aiskrim bukan. Jadi perkataannya ni jual aiskrim. Dia jual makanan aiskrim. Jadi kita tambah PE. Sebabkan dia huruf J, dimulakan dengan huruf J, kita terpaksa tambah huruf N. Pelajar cikgu, pelajar. Okey, pelajar juga boleh. Buku apa cikgu? Pelajar. Hijau kah buku warna jingga? Apa Ryan? Buku warna hijau kah buku warna jingga? Buku nota. Kalau Ryan ada buku nota. Tengah mesti nampak gambarnya cikgu. Buku nota yang kosong tu, buku kosong kamu ambil buku kosong tu, kamu ambil pensel, kamu salin. Ada nak, tapi ambil si nampak gambar. Ada gambar kuis ambil nampak. Benar tak? Alamak, tunggu sikit share lagi kah? Udah cikgu. Udah. Cikgu dah share dah. Oh, Ryan tengok yang lain. Okay, Ryan sekarang nampak tak? Cuba Ryan cari skrin cikgu. Mungkin Ryan tersalah. Nampak cikgu. Ryan tersalah pin cikgu punya kamera lain. Okey, jadi perkataan pelajar ni asalnya adalah ajar. Tapi pelajar orang yang belajar. Pengorek Kenapa dia cikgu. tambah
Kenapa dia tambah L? Kerana huruf ada perkataan konsonan A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Jadi tak sesuai. Jadi A, E, I, O, U sini. Cikgu tambah huruf A merah. Tulis Ada lukis ke A-E-I-O-U tu cikgu. cuba kamu tulis sebelah ni. Cikgu A-E-I-O-U tu ku lukis ke? Boleh. Cuba tulis. Cikgu, ikut cikgu buat tak? Ya, ikut Dan yang terakhir, contohnya ada perkataan yang bermula dengan huruf Pengorek cikgu. Pengorek. pengorek pun ada, pengorek. Ataupun kita jangan belajar yang susah-susah. Pen. Ya, ada juga yang PE tapi ada huruf N. Contohnya apa penunjuk. Pendidik cikgu, pendidik. Pendidik. Pendidik perkataan tu susah sangat. Bukan susah pun. Cikgu pilih tunjuk boleh tunjuk. Penunjuk. Cikgu, Amai belum lagi. Okey. Kamu salin apa yang nanti cikgu tunjuk keseluruhan, okey? Nombor 1 belum siap. Okey, tidak. Okey, nampak semua sekali. Nombor A pemain, B pelajar, tambah dengan E sebelah kanan dan yang C tu penunjuk. Kerana apa? Kerana dia bermula dengan huruf T. Huruf T. Ada lagi huruf-huruf lain. Huruf T. Yes. Bunyi apa ya? Huruf T. Ada orang main game kah? Cikgu, bunyinya serupa kuis cikgu. Kuis. Okay. Jadi macam Aisyah kata tadi, ada juga yang PENG. Contohnya pengorek. Ataupun pengurus. Orang yang mengurus. Kita akan tambah pengurus. Pelajar ni, yang PEL ni sebenarnya dia hanya digunakan kepada dua perkara saja, dua perkataan. Ajar, lunjur. Pelajar, pelunjur. Okey. Ataupun memang kata kerja tu bermula dari huruf L. Contohnya Lukis juga ke cikgu? bukan, sorry, yang ni kita padam balik. E, I, O, U. Boleh saya padam balik, minta maaf cikgu rasa cikgu salah bagi Saya dah informasi. belum tulis sikit. Yang dah tulis minta maaf cikgu minta kamu padam balik oleh edit canvas size Okay dah cikgu. 5 6. Sekejap semua siapa yang dah salin dah. Siap salin. Misalnya cikgu. Okey, yang D, huruf D adalah contohnya pengurus. Pengurus. Orang yang menguruskan. Okey. Penghuruf. Pengurus. Ini D Pengurus. P-E-N-G. Peng. Dan kita letak dia punya kata kerja urus. Maksudnya orang yang menguruskan sesuatu. Contohnya kita kata Awang buka satu kedai aiskrim. Okey, udah cikgu. Awang buka kedai aiskrim tu, jadi Awang merupakan pengurus kepada kedai aiskrim tersebut. Jadilah Awang bekerja sebagai pengurus kedai aiskrim. Sebagai contoh. Pengurus. Jadi peng ni biasanya dia akan disambungkan dengan kata kerja yang bermula dengan A, E, I, O, U. Yang ni kita tulis A, I, O, U. Minta maaf tadi cikgu salah. 1929. Pukul. Kita dah habis kah? Oh, tinggal satu. Jadi hari ni kita Pukul sempat 10.28 baru cikgu. Ni dah 10.28 dah 10.29 dah. Oh, 9.28 jam gua. Okay, jadi siapa yang dah habis salin ni, itu sajalah kelas kita pada hari ini. Yang ni kita tulis A, E, I, O, U. A,
Ni, 9:28. oh, Oh, you. Jadi cikgu nak kamu ambil gambar nota kamu. Muka surat Okay. kalau kamu dah salin. Boleh hantarkan si Snapchat kah? Cuma mata personal. Boleh. boleh ke cikgu? Boleh tak? Kami dah. Boleh. Kami boleh. Boleh. Susah cikgu nak Snapchat. Siapa yang alamak cikgu lupa nak bagi awak. Saya dah cikgu. Ada yang minta Snapchat semalam cikgu lupa. Cikgu. Kita hilang email lah. Oh, kami hilang email cikgu. Nanti cikgu message ataupun cikgu letakkan grup atau cikgu bagi balik kamu secara personal. WhatsApp boleh kan? Boleh. WhatsApp Okay, jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Cikgu. Jangan. WhatsApp, siapa nak WhatsApp pun boleh. Tapi kalau kamu hantar di Snapchat lagi cantik sebenarnya. Boleh. Hantar tahu yang kamu buat kerja. Okay? Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dah siap boleh left group, boleh left Google Meet. Yang belum siap, cikgu Baik cikgu, terima kasih cikgu. Saya dah siap. Baik cikgu, terima kasih. Bye. Cikgu, assalamualaikum. Bye. Bye Tasha, bye. Bye cikgu. Bye. Jumpa lagi kelas siap nanti ya. Pukul 12.30 ke, pukul lepas Zuhur ke. Tengoklah mana yang sesuai. Masa cikgu hilang semua. Sama, guys. Bye. Jumpa lagi. Bye. Jangan remove cikgu. Minta main game cikgu remove. Baik kawan-kawan. Itu dah cikgu. Tibahlah cikgu. Lepas tu ada kelas apa? Lepas tu ada kelas apa? Lepas ni ada kelas apa? Pukul 11. Ingat sih? Dah cikgu. Sirah kan? Bukan sirah. Quran. Lagi Quran. Saya dah git aku. Amaknya. Cikgu tadi pada aku. Cikgu pada syik dah Quran. Buat kerja Dah rumah Quran dah dah. Quran. Okey lah. Sekali lah. Boleh lah. Sekali tu orang nak buat apa tapi cikgu tinggalkan skrin ni siapa yang belum salin lah. Sila. Okey, bye. Okay. Assalamualaikum. Salam. Cikgu, jom main cikgu.